RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 19 Mei bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Laurendra Fiona Bertpaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Kabinet akan bincang cadangan kubal RUU sumbangan politik sebelum sesi lipat urus dengan parti politik. Disiplin tinggi rakyat jayakan fasa peralihan ke endemik turut dibantu kempen COVID-19 RTM. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR bersetuju dengan cadangan pelaksanaan dasar penggubalan rang undang-undang RUU sumbangan politik. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata skop dasar bagi RUU baru berkaitan kawal selia sumbangan politik perlu terlebih dahulu dibincangkan di Kabinet sebelum sesi libat urus diadakan bersama parti-parti politik. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, RUU berkenaan penting kerana sehingga kini tiada sebarang undang-undang atau peraturan yang mengawal selia pembiayaan politik. RUU berkenaan juga dapat mengekang tindakan rasuah serta penyalahgunaan kuasa membabitkan ahli politik yang memberikan impak negatif kepada imej negara dan kerajaan. Persetujuan mengenai cadangan pelaksanaan dasar penggubalan RUU sumbangan politik merupakan salah satu daripada 4 perkara dimuktamadkan pada mesyuarat JKKMAR yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini. Mesyuarat JKKMAR turut bersetuju untuk memperkenal Pelan Tadbir Urus Baik Nasional My Governance di semua agensi kerajaan termasuk badan berkanun kerajaan. Ia bertujuan meningkatkan dan memperkukuh keupayaan penyampaian perkhidmatan awam ke arah mencapai visi nasional serta menangani isu-isu kelemahan tadbir urus. My Governance menekankan 4 prinsip tadbir urus iaitu ketelusan, accountability, kecekapan dan keberkesanan. Selaras pembangunan pelan tersebut, pengukuran tahap kualiti tadbir urus sesebuah institusi kerajaan akan dibuat melalui Malaysian Governance Index (MGI). Perdana Menteri berkata satu jawatankuasa khas bakal diwujudkan bagi membangunkan My Governance. Kajian dan sesi libat urus akan turut bersama pihak berkepentingan akan dilaksana Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC. Inputnya akan dibentang pada mesyuarat JKKMAR akan datang. Mengenai pengasingan kuasa pendakwa raya dan peguam negara pula, Perdana Menteri berkata mesyuarat bersetuju untuk melaksana kajian lebih mendalam berhubung perkara tersebut. Ini kerana ia melibatkan perlembagaan, undang-undang dan kewangan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat JKKMAR bersetuju Pusat Pencegahan Rasuah Kewangan Nasional NFCC menjadi agensi berpusat bagi pengurusan harta disita dan dilucut hak. Tindakan itu penting dan perlu disegerakan bagi membentras secara menyeluruh jenayah kewangan dan ketirisan hasil kerajaan. Sebanyak 26 daripada 53 akta berkaitan dasar pengurusan harta yang disita dan dilucut perlu diberi keutamaan untuk dipinda bagi melaksana dasar tersebut. Dasar pengurusan harta yang disita dan dilucut hak ini membolehkan agensi penguatkuasaan lebih fokus kepada pelaksanaan siasatan bagi kes-kes jenayah khususnya jenayah kewangan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia kerana mengamalkan tingkah laku yang baik dalam fasa peralihan ke endemik. Ini sekaligus membuktikan rakyat mempunyai kemampuan menjayakan fasa peralihan ke endemik ini dan mereka masih patuh dengan prosedur operasi standard SOP dalam mengekang penularan COVID-19. Selain itu, jumlah pemberian vaksinasi yang tinggi juga merupakan faktor yang membantu dalam mengawal kes jangkitan COVID-19 yang masih terkawal sejak kebelakangan ini.
rakyat Malaysia sudah tahu macam mana nak hidup dengan COVID. Dan mereka juga tahu sekiranya ada gejala, jangan keluar, jangan campur dengan masyarakat, untuk asingkan diri. Tak perlu lagi dah kita kuat-kuasakan undang-undang, pergi hantar notis compound dan sebagainya. Sebab saya nampak berbanding dengan negara lain lah, ya, saya tengok negara lain mungkin mereka lebih longgar dari segi SOP mereka, dari segi pematuhan kepada SOP. Tapi kita tengok semua pakai pelitup muka, tak ada apa masalah. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan persidangan Hari Asma Sedunia 2022. Kejayaan melawan pandemik COVID-19 di negara ini sehingga memasuki ke fasa endemik turut disumbang menerusi keberkesanan kempen yang disiarkan melalui pelbagai platform Radio Television Malaysia RTM. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, kempen yang dilaksanakan itu turut menyaksikan rakyat dapat menjalani aktiviti harian seperti biasa tanpa perlu lagi berasa bimbang. Sekarang ni COVID kita berjaya, kempen RTM ni berjaya, kita kempen pakai urat berjaya. Hari ni kita berjaya sebab kita menang dengan COVID. Kenapa? Kerana kempen kita di RTM, Kementerian Komunikasi, kita menjalankan kempen yang cukup agresif dan kempen kita berjaya. Ucapkan tahniah kepada semua warga RTM kerana kita. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Jabatan Penyiaran di Angkasa Puri. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri itu diraikan dengan 24 gerai yang menyajikan pelbagai juadah tradisional. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Datuk Saidatul Akmal Ahsan berkata, majlis yang melibatkan keluarga besar RTM itu diadakan bagi menghargai jasa dan pengorbanan petugas RTM khususnya yang bertugas ketika penularan pandemik. Dakwaan wujud sekumpulan kartel industri ternakan ayam menutup ladang ternakan selama 2 hari bermula Sabtu ini sehingga menjejaskan bekalan ayam di pasaran adalah tidak benar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata pihaknya dimaklumkan terdapat hanya sebuah kilang ternakan ayam di Melaka yang akan ditutup selama 2 hari dan penutupannya tidak akan menjejaskan bekalan di pasaran. Pihak industri juga telah memberi penjelasan bahawa penutupan itu disebabkan berat ayam yang tidak mencapai standard untuk dipasarkan. Baik, sebab biasanya ayam ini bila dihantar ke pasaran, tiba masanya, ya, ayam ni ada usia dia lah tertentu di ladang. Jadi kalau berat ayam itu tidak mencukupi seperti yang biasa, jadi itu boleh menimbulkan masalah lain. Jadi sebab itu mereka kata mereka nak tutup dulu 2 hari ini. Dia bukan tutup kekal tutup, tak. Tidak akan menjejaskan bekalan di pasaran. Ya. Mereka ini beliau berkata demikian selepas pelancaran logo barang kawalan dan barang subsidi serta perhimpunan bulanan di Putrajaya. Menjejaskan bekalan ayam di pasaran. Baik, ini pula mengenai caj tambahan upah memotong ayam. KPDN HEP mengesahkan menerima aduan berhubung tindakan tidak bertanggungjawab segelintir peniaga yang mengenakan caj pada kadar yang tidak berpatutan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata pemantauan menyeluruh akan dilaksana bagi memastikan caj tambahan yang dikenakan tidak akan menyebabkan ayam dijual melebihi harga kawalan ditetapkan kementerian. Kita difahamkan ini berlaku. Jadi sebenarnya upah ini tidak termasuk dari harga kawalan dah. Ya. Cuma kita nak bagi tahu kalau upah itu boleh dikatakan agak berpatutan, mungkin kita boleh terimalah. Yang mana yang boleh dikatakan tidak berpatutan kalau caj dia 1 kilogram RM1 lebih, itu mungkin agak terlalu tinggi lah, ya, kepada pengguna. Jadi walaupun upah itu kita tidak
dalam harga kawalan kita, tapi kita kawal juga. Kita nak tentukan harga ayam itu tidak bolehlah terlalu tinggi daripada harga yang telah kita tetapkan 1 kilogram RM8.90. Dan ini pula susulan dakwaan pelanggaran prosedur penyembelihan halal oleh Thomas Foods International Lobitel Australia, syarikat yang mendapat kelulusan untuk mengeksport daging halal ke Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, usaha menjejaki saksi utama isu berkenaan sedang giat dilaksana. Dia merupakan warga Somalia dikenali dengan panggilan Abdullah atau The Hoodman. Kita sekarang sedang untuk nak hubungi hak yang cakap buat tentang pendedahan tu, dan kita nak supaya dia beri kerjasama yang baik. Setakat ini dia belum lagi dapat hubungi kita. Walaupun kalau ikut maklumatnya pegawai ini telah pun dapat hubungi dia dan dia cakap nak hubungi balik. Sampai hari ini pun tak dapat hubungi, dan saya pun juga telah menghubungi pihak PPIM untuk dia dapat hubungi kami lah, untuk kita beri kerjasama yang baik untuk menyelesaikan soalan ini. Nama dia Pak Abdullah, nama dia nama lain. Kalau ikut maklumat dia ni orang Somalia. Sabtu lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dilapor telah menggantung kelulusan diberi kepada syarikat tersebut serta merta hingga hasil siasatan menyeluruh mengenai dakwaan itu diperoleh. Keputusan itu dibuat hasil sidang khas antara JAKIM, Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Malaysia dan pihak berkuasa Australia. Pendedahan mengenai kes itu dibuat Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM bersama Pertubuhan Kemasyarakatan Rakyat Malaysia Pekemas dan Sahabat 99 minggu lalu berdasarkan bukti video, gambar serta pengakuan saksi yang merupakan pekerja sembelihan di syarikat tersebut. Tahun lalu, syarikat penyelidikan Meat and Livestock Australia melaporkan bahawa Malaysia merupakan pasaran ekspor kedua terbesar untuk Australia di Asia Tenggara selepas Singapura untuk import daging lembu dan kambing. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Baik, prestasi perdagangan Malaysia mengekalkan momentum peningkatan pada bulan lalu dengan jumlah perdagangan bertambah 21.3% tahun ke tahun kepada 231.44 bilion ringgit. Kenyataan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri memaklumkan ia merupakan pertumbuhan 2 digit untuk 15 bulan berturut-turut. Perdagangan ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat nilai bulanan tertinggi bulan lalu dan ekspor meningkat 20.7% kepada 127.49 bilion ringgit. Pertumbuhan 2 digit tahun ke tahun ke 9 bulan berturut-turut. Prestasi itu disokong peningkatan ekspor barangan elektrik dan elektronik E&E, terutamanya semikonduktor yang dipacu oleh trend pendigitalan global. Ekspor ke pasaran utama khasnya ASEAN, China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun merekodkan pertumbuhan 2 digit. Import pula berkembang 22% kepada 103.95 bilion ringgit dan lebihan dagangan meningkat 15.7% kepada 23.55 bilion ringgit.
Pelbagai inisiatif dilaksana Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dalam memastikan para usahawan Bumiputera memperkasa ekonomi mereka. Menurut pengerusi PUNB, Datuk Ahmad Nazlan Idris, walaupun negara sudah memasuki fasa peralihan ke endemik, pihaknya terus komited membantu para usahawan yang masih memerlukan bantuan. Selain daripada itu, kita juga mengambil kira sekiranya keperluan untuk moratorium bagi mereka-mereka tertentu, moratorium terhad. Maksudnya kalau mereka ada masalah lagi di musim endemik ni, maka sila datang jumpa dengan kita untuk kita berbincang apakah keperluan dari segi moratorium itu, jangka masa berapa lama dan sebagainya. Sementara itu, jelasnya komitmen usahawan dalam membayar semula pinjaman bagi 3 bulan pertama tahun ini juga meningkat berbanding suku pertama tahun lalu. First quarter 2022 dengan first quarter 2021, kita mengatasi first quarter collection kita mengatasi 2021 hampir 59 juta. Collection yang kita dapat berbanding dengan 2021, pada 2021 kalau tak silap saya 21 atau 27 juta. Melangkah ke hadapan, pihaknya juga mengadakan beberapa program pengantarbangsaan untuk menjadikan usahawan di bawah bimbingan mereka sebagai usahawan global. Bila ditemui dalam majlis jamuan Hari Raya PUNB di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Penganjuran Marche du Film di Cannes, Perancis menjadi platform terbaik kepada Malaysia untuk mempromosi dan memperkenal produk animasi negara seperti Upin dan Ipin, Ejen Ali, Bobo Boy dan Batik Girl. Melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, sebagai agensi peneraju, promosi lebih giat akan dijalankan bagi memastikan sektor animasi negara menembusi pasaran global. Produk animasi tempatan, contohnya Upin dan Ipin, sudah mendapat tempat di Indonesia dan berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Ini termasuk memenangi pelbagai anugerah terbaik global, termasuk anugerah filem Cetra terbaik pada Festival Filem Animasi Antarabangsa 2019 Animes di Montreal, Kanada. Yang perlu ada ialah innovation dalam melahirkan animation yang bagus macam Upin dan Ipin. Tak perlu kepada nama besar, tak perlu kepada producer besar. And we have shown that we are successful in it. So itulah MDEC datang ke sini. Mudah-mudahan kita akan dapat menambah lagi investment untuk negara kita lah. MDEC akan terus membuka lebih banyak peluang kepada syarikat tempatan untuk memohon grant dan seterusnya menghasilkan lebih banyak filem animasi bermutu. Sementara itu, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS berhasrat menggunakan pasaran filem Marche du Film 2022 bagi mempromosi Malaysia sebagai destinasi penggambaran antarabangsa selain menjual produk kandungan kreatif negara. Tawaran ribat tunai tertinggi sehingga 30% berbanding negara lain kini dapat menarik lebih banyak syarikat produksi luar negara memilih Malaysia sebagai lokasi penggambaran. Marche du Film adalah perhimpunan terbesar industri filem yang disertai 250 syarikat dari 110 negara sejak 2 hari lalu. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
Lebih 50,000 pengunjung dijangka menghadiri Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Aidilfitri 2022 selama 3 hari bermula malam ini di dataran Drawbridge, Kuala Terengganu. Pelbagai pengisian menarik disediakan bermula dengan ceramah agama pada malam ini dan turut disajikan persembahan kebudayaan, demonstrasi makanan warisan dan promosi pakej pelancongan sehingga Sabtu ini. Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Fadli Yusof Zakaria berkata, MRTM di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dianjur bertujuan mendekatkan keluarga Malaysia dengan aktiviti kesenian negeri selain memperkukuh jalinan silaturahim. Menerusi program ini juga, golongan asnaf dan anak yatim tidak dilupakan. Mereka akan turut diraih dalam acara Rewang Raya dengan pembahagian daging lembu bersama Menteri MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar pagi esok. Sementara itu, para tetamu boleh memeriahkan kenduri rakyat MRTM ini yang berkonsepkan layan diri bermula pukul 6 petang esok, serta Majlis Kemunca MRTM 2022 bakal diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekaligus merasmikannya pada pukul 9 malam. Sebanyak 20 jenis hidangan tradisional sedia untuk dinikmati termasuk menu tradisional negeri Terengganu sebagai tuan rumah MRTM buat kali pertama. Industri pelancongan di Terengganu dan daripada program ini juga kita harapkan kedatangan pelancong daripada negeri-negeri Pantai Timur dan juga di seluruh Malaysia akan menjadi satu penanda aras kepada permulaan industri pelancongan di Terengganu. Peringatan turut diberi kepada pengguna jalan raya yang akan melalui jambatan ikonik di Kuala Terengganu untuk menggunakan laluan alternatif bermula pukul 7.30 malam esok dalam tempoh sejam untuk pembukaan jambatan. Kita dibantu oleh Polis Diraja Malaysia, pihak IPK dan juga IPD memberi bantuan khidmat nasihat akan membantu juga keurustiaan dari segi nasihat dan juga keselamatan bagi memastikan aliran trafik dapat disiap sedia dan juga diberi maklumat dahulu bagi memastikan kedatangan pengunjung dan juga tetamu yang akan memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia nanti akan berjalan dengan baik. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC esok. Program yang berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Mei ini merupakan jelajah pertama diterajui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI di Sabah dan turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur. Wartawan Maidah Yungkit ada laporannya. Antara yang bakal menjadi tumpuan ialah Karnival Kerjaya, jamin kerja yang menyediakan lebih 1,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor melibatkan lebih 30 majikan. Kita berharap agar rakyat di negeri ini saling bekerjasama antara satu sama lain agar setiap yang kita rancang dapat membuahkan hasil dan manfaatnya dapat diperolehi oleh rakyat. Di pentas utama, Institut Keusahawanan Negara akan melaksanakan satu program yang dipanggil Urus Tunai Bisnes Anda. Jadi 4 kaunselor akan berada di situ untuk memberi ilmu, berkongsi ilmu dengan usahawan-usahawan di sini bagaimana nak menguruskan tunai mereka. Kru RTM telah pun berkampung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC ini bermula kemarin untuk membuat pemasangan fasiliti kejuruteraan teknikal untuk bersiaran langsung pada esok dan seterusnya kita akan membuat uji cuba peralatan kita. Selain itu bakal diadakan jualan agro keluarga Malaysia, jualan agro Malaysia, sukan rakyat, sukan elektronik, kayuhan fun ride, kenduri keluarga Malaysia serta pameran kementerian dan agensi kerajaan. Turut tidak ketinggalan persembahan kucing mini, chef cilik, pemprosesan lemang secara mekanikal, gubahan buah-buahan, demonstrasi makanan, karnival permotoran dan simulasi keselamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri ini menjadikan Sabah destinasi ketiga selepas siri pertama di Johor dan Perlis destinasi kedua. Warga Sabah khususnya di sekitar Kota Kinabalu dialu-alukan berkunjung ke siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah yang berlangsung sehingga 22 Mei ini, yang pastinya memberi peluang kepada masyarakat setempat turut sama memeriahkan siri jelajah kali ini. Maida Yungkit, Berita RTM. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Azam Husin, silakan. Malaysia semakin hampiri sasaran pingat emas di Hanoi. JDT bangkit, ikat Sri Pahang FC. Baik, terima kasih Syaril dan juga Fiona. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Baik, liputan dari Sukan Si Hanoi. Kita mulakan dengan sukan menembak. Seperti yang diramalkan, jaguh menembak negara Jonathan Wong berjaya menghadirkan emas ke-28 negara apabila menjuarai acara 10 meter air pistol lelaki. Ia sekaligus berjaya merampas mula pingat emas yang gagal dimenangi pada edisi 2019 di Manila. Menurut Jonathan ketika ditemui berkata selepas aksi kurang memberangsangkan dalam acara 50 meter air pistol sebelum ini, dia tekad mengutip emas dalam acara kegemarannya itu. Pada aksi sebelah pagi tersebut, Jonathan yang juga pemenang pingat emas di Sukan Si Kuala Lumpur 2017 berjaya melakukan bidikan konsisten dengan mengekalkan 10 mata dalam 6 pusingan. Ia telah membantu Jonathan mengutip mata keseluruhan tertinggi 238.6 mata, mengatasi wakil tuan rumah Kuang Kok Tan di tempat kedua dan Muhammad Iqbal Raya Prabowo dari Indonesia di tempat ketiga. Baik, sementara itu, bagi sukan memanah yang menutup tirai hari ini menyaksikan kem negara menuai 2 pingat emas. Atlet Olimpik negara Juaidi Mazuki cemerlang apabila mengungguli acara kompaun individu lelaki dan acara kompaun berpasukan campuran bersama Fatin Nur Fatihah. Alif Ashraf Kamano di Hanoi, Vietnam ada laporannya. Pertandingan yang berlangsung di Pusat Latihan Sukan Nasional 6 Tulin menyaksikan panahan Juaidi dalam acara akhir kompaun individu lelaki serba menjadi apabila kerap meraih 10 mata. Lawannya dari Thailand, Sirapop China nyata sukar menandingi prestasi dipamerkan Juaidi sekaligus menyaksikan kemenangan memihak anak kelahiran Melaka itu dengan keputusan 147 berbalas 142. Menurut Juaidi, ini merupakan petanda positif apabila kem memanah kompaun negara berjaya mendominasi semula acara tersebut. Sangat rasa gembira sebab saya nakkan title individu ni
dan saya dapat di SEA Games yang kelima saya. Saya start mencuba daripada 2013. So alhamdulillah tahun ni tahun yang diberi rezeki untuk dapatkan title individu ni, alhamdulillah. Dalam pada itu, emas kedua sekali lagi disumbangkan Juwaidi yang berpasangan bersama Fatin Nur Fatihah apabila mengatasi pasangan dari Filipina, Paul Marton Santos dan Jennifer D. Chan. Kedua-dua pasangan tersebut hanya dibezakan satu mata sahaja sehingga kepusingan ketiga dengan Malaysia mendahului 113 mata manakala Filipina 112. Memasuki pusingan terakhir, Juwaidi dan Nur Fatihah berjaya mengekal fokus untuk membuat panahan tepat 10 mata sekaligus mengumpul 151 mengatasi Filipina hanya dengan satu mata. Bagi Nur Fatihah, ini merupakan hadiah paling bermakna buat dirinya biarpun sebelum ini skuad memanah kompaun negara mengalami kekurangan dari segi persiapan. Orang kata rezeki lah. Okay, menang 1 point sebab saya rasa tadi pun shooting saya tak berapa nak menjadi macam pagi tadi, tapi alhamdulillah untuk last arrow tadi saya fikir if this is for my country then I have to do the best lah. So alhamdulillah rezeki memihak pada kita dan saya berterima kasih pada saya punya partner lah. Okay, Juwaidi, kalau without him kita tak akan sampai ke final juga. Dalam acara kompaun berkumpulan lelaki pula, hasrat untuk meraih pingat emas tidak tercapai apabila tewas tipis 229-230 ke atas pasukan dari Indonesia sekaligus membawa pulang pingat perak. Pasukan negara yang diwakili Juwaidi Mazuki, Alang Arif Akif dan Wong Chuan dilihat mempamerkan panahan baik di setiap pusingan, namun Indonesia berjaya membuat panahan sempurna 10 mata di pusingan terakhir. Menurut Arif Akil, perasaan sedih dan kecewa yang dirasainya itu sedikit sebanyak mampu dijadikan pendorong dalam kariernya untuk menjadi lebih baik dalam temasya-temasya selepas ini. Ini pun first saya Asian Games dulu, baru saya SEA Games. Kat situ expectation saya pun dah tinggi. So bila tak dapat gold medal ni memang sangat kecewa lah. So saya minta maaf untuk siapa yang Selain itu, Arif Akil turut meraih satu gangsa menerusi acara kompaun individu lelaki apabila menewaskan atlet tuan rumah Van De Nguyen 146-143. Biarpun mengalami kesukaran dari segi latihan sebelum ini, pejuang-pejuang negara dalam sukan memanah acara kompaun sudah pun membuktikan itu bukanlah halangan besar untuk mereka menggapai kejayaan yang diingini. 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa yang mereka terjemahkan hari ini menutup cerita di Sukan SEA Filipina 2019 yang sekadar meraih 1 emas dan 1 perak sebelum ini. Alif Ashraf Kamanur bersama juru kamera Fizo Sailan di Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Dan berikut kedudukan pingat semasa Sukan SEA Hanoi setakat pukul 8 malam. Beralih ke aksi Liga Super. Pendahulu Liga, Johor Darul Takzim JDT sekadar seri 2-2 menentang Sri Pahang FC dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Ia sekaligus meleburkan rekod 5 kemenangan berturut-turut dalam aksi Liga musim ini. Tuan rumah bermula garang bagi memburu gol awal dan berjaya di depan. Usi rembatan Wilson Da Silva pada minit ke-17. Bagaimanapun, kealpaan pertahanan JDT dihukum pelawat apabila Saiful Jamaluddin bijak meledak rembatan luar kotak penalti bagi mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-38. Belum sempat Harimau Selatan mengatur gerak menghasilkan gol kedua, Pahang sekali lagi mengejutkan JDT apabila dihadiahkan sepakan penalti.
Manuel Hidalgo yang diberi tanggungjawab berjaya menewaskan Farizal Marlias untuk pelawat di depan 2-1. Bagaimanapun, pada lewat permainan, gol penyamaan yang dicari JDT hadir apabila giliran tuan rumah pula dihadiahkan sepakan penalti. Gerson sekali lagi mencetak nama selaku penjaring untuk mengikat kedudukan 2-2 dan minit ke-88 dan keputusan kekal sehingga tamat permainan. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baik saudara, edisi Sukan 19 Mei 2022 berakhir di sini. Saya Azamuri Hussein. Untuk perkembangan seterusnya kita kembali bersama dengan Syaril dan juga Fiona. Silakan. Baik, berjalan di atas tali dengan memakai kasut tumit tinggi bukan semudah yang disangka. Namun, seorang pelajar sekolah menengah di Amerika Syarikat membuktikan kemampuan luar biasanya dengan berjalan di atas tali sejauh 195 meter sambil memakai kasut tumit setinggi 10 meter. Saksikan. Kejayaan Ariana Wandel sekaligus memecah rekod Guinness World Record secara tidak rasmi. Dia melakukan percubaan itu pada ketinggian 1.8 meter. Menariknya, Wandel berjalan di atas kabel sebanyak 52 kali dengan catatan jarak keseluruhan 195 meter. Ia sekaligus memecahkan rekod dicipta seorang artis persembahan dari Rusia, Oksana Seroshtan pada tahun 2014. Masih lagi di Amerika Syarikat, sepasang kembar perempuan bukan sahaja mempunyai wajah yang seiras, malah mereka dilaporkan melahirkan bayi masing-masing pada hari sama di sebuah hospital di California. Jill Giustiani dan Erin Shepard masing-masing melahirkan bayi lelaki dalam tempoh selang beberapa jam. Malah bayi lelaki mereka yang dilahirkan 5 Mei lalu turut mempunyai saiz ukuran yang sama. Baik, ini pula di sebuah zoo di Guatemala. Tindakan seekor gajah membuat bising berjaya menyelamatkan seekor antelope daripada lemas. Visual gajah Asia itu meminta bantuan manusia dikongsikan salah seorang pengunjung zoo. Menerusi rakaman video, gajah itu dilihat membuat bising sebaik saja antelope tersebut jatuh di dalam sebuah kolam. Tindakan gajah itu kemudiannya berjaya menarik perhatian penjaga zoo yang kemudiannya bergegas ke kolam menyelamatkan antelope malang berkenaan. Baik, nampaknya berita perdana 19 Mei berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Juga ikuti program inklusif selepas ini. Ya, itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.